Okey, hari ini kita bertemu lagi masih lagi bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, hari ini kita akan fokus dengan menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, di sini ada dua soalan. Okey. Kita tengok soalan contoh satu, soalan yang pertama iaitu tentukan punca persamaan kuadratik. Ini ialah menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay. Sebelum kamu nak tentukan dia, pastikan kamu tahu dia mesti berada dalam bentuk am. Okey, apa itu bentuk am? Okey, bentuk am adalah pastikan dia ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong ataupun sifar. Ini adalah bentuk am. Pastikan persamaan tersebut dalam bentuk am ni lah, di mana x kuasa 2 kemudian tambah x kemudian tambah c. Okay. A, B, C, maksud A, B, C itu ialah pemalah. Jadi sini soalan yang pertama, x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Okay. Ini sudah dalam keadaan bentuk am, maksudnya ini mesti sama dengan kosong sama dengan sifar. Okay. Ini mesti sama dengan kosong sama dengan sifar. Okay. Betul. Okay. Tambah C, tambah 6. Ini tambah C, maksudnya ini adalah C dia. Okay. Tambah bx tolak 5x, maksudnya bb dekat sini ialah negatif, tolak 5, ini negatif 5, ini ialah b dia. A nanti ni di depan x ni, maksudnya a ni di depan x, maksudnya a dekat sini ialah 1. Okay. Maksudnya kalau sudah dalam bentuk am ni, kamu terus tulis dalam kurungan, ada dua kurungan ni sama dengan kosong. Kemudian apa kita nak buat ke sini? Okay, menggunakan kata pemfaktoran senang saja, kita keluarkan kalkulator saja. Okay. Kalkulator pastikan kamu on, dan untuk menyelesaikan ini kamu tekan mod, kamu tekan sampai kamu jumpa EQN. Okay, lain kalkulator, lain dia punya ni. Okay, pastikan kamu jumpa EQN, kemudian di bawah EQN tu ada 1, tekan sama 1. Okay, kemudian unknown, kemudian kamu kena cari dia degree. Okay, tekan ni ya, tekan ni. Ini maksudnya degree, tekan 2 ya. 2 itu maksudnya kuadratik lah, tekan 2. Okay, dia akan keluar A, maksudnya A ke sini apa? A, sini ialah A dia sama dengan 1. Kemudian tekan sama dengan B berapa? Negatif 5, nak tekan ni boleh, nak tekan ni boleh, sama saja. Negatif 5. Kemudian tekan sama dengan, kemudian C dia berapa? Tekan 6. Ini tambah 6, tekan 6 sajalah. Okay, dia akan keluar X1 3. Okay, X1 maksudnya X yang pertama sama dengan 3. Semua. Tekan lagi sama dengan, kemudian X2 sama dengan 2. X2 sama dengan 2. Tak perlu kita tulis 1, 2 sini, kan X saja. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Okay. Okay. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Kemudian dalam kurungan ni kamu tulislah nombor ni. Ni X ni. Ni X ni buat X. Okay. Ini 3. Kalau di sini 3 ini maksudnya positif 3, dekat sini dia akan menjadi negatif 3. Kalau dekat sini positif 2, dalam kurungan dia akan menjadi negatif 2. Di inilah ya. Maksudnya kita sudah tentukan punca. Punca dia apa? Inilah punca dia 2. Punca dia X sama dengan 3 ataupun X sama dengan 2. Okey. Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey, X kuasa 2 tambah 7/2 X sama dengan 2. Adakah ini sudah dalam bentuk am? Sudah dalam bentuk am ini? Sudah? Sama dengan kosong, sama dengan sifar. Ini adakah ini sama dengan sifar? Tidak. Jadi jadikan ini sama dengan sifar. Jadi macam mana? Okay, kita kena pindahkan ini ke sebelah kiri. Maksudnya ini dia dekat sini positif 2, bila dia pindah dia menjadi negatif 2. Jadi tulis negatif 2. Ini sama dengan ini, tidak ada lagi 2 ni, dia menjadi sifar. Yang ni tulis semula dekat bawah. Ni X kuasa 2 tambah 7/2x. Tulis semula. Okay, ini sudah dalam bentuk am. Okay. Okay. Ini sudah dalam bentuk am ya. Okay. Kemudian gimana? Okay, kita buat dalam bentuk kurungan. Ada dua kurungan sama dengan sifar. Okay. Ini kena reset semula. Macam mana kita nak reset?
tekan shift, tekan mode, maksudnya kita kena tekan 3O, kita reset semula, reset O. Okey, kemudian kita tekan semula, ulang semula macam tadi, kita tekan EQN, tekan mode, okey, tambah jumpa EQN, tekan 1, okey, cari degree, tekan 2, okey, A berapa dekat sini, A lah sama dengan 1, tekan sama dengan, okey, B berapa, B dekat sini ialah berapa, B dekat sini 7/2, tekan saja, 7/2, tekan sama dengan C berapa, C -2. Okey, X1, X yang maksudnya X1, X yang pertama sama dengan 0.5, ataupun kamu nak tukar dia kepada pecahan boleh macam ni. Ni ialah tukar dia kepada pecahan, maksudnya 1/2. Okey, koma, tekan sekali lagi sama dengan X yang kedua sama dengan -4. Okey, kita tulis yang ni dalam kurungan. Okey, maksudnya kalau dia kat sini positif 1/2, maksudnya dekat dalam kurungan dia adalah negatif 1/2. Ini adalah X, ini pun X juga. Ini kalau dekat sini dia negatif 4, dalam sini ialah tambah 4. Okey. Okey. Kemudian belum siap lagi. Kalau kamu tengok di sini macam dalam pecahan, kamu kena tukar dia. Jadikan dia dalam bentuk nombor bulat lah. Okey, ini masih sama, X sama 4. Okey, jadikan ini maksudnya kalau tak nak jadikan dia pecahan, jadi ini kena darab 2 semua, sebab ini 2. Kalau 3 darab 3, kalau ini 4 darab 4, jadi ini 2, maksudnya darab 2. Maksudnya 2 darab X, ini 2X. 2 darab 1/2, 1. Jadi dia macam ni lah. Jadi tujuan utama adalah ini sahaja, mencari menentukan punca-punca. Ini punca dia lah, 2 ni. Okey, itu menentukan punca persamaan kuadratik. Okey, kita sambung melakar graf fungsi kuadratik. Okey, melakar graf maksudnya kamu membuat lakaran. Maksudnya ukuran dia itulah tidak tepat, tapi kita cuma melakar saja. Okay, di sini ada 2 kes. Okay, kes 1, kes 2. Okay, kes 1 ini di mana dia punya graf itu dia melalui pintasan X. Dia nanti kamu tengok nanti kita boleh bandingkan. Untuk kes kedua ni dia tidak melalui pintasan X. Okey, kita akan tengok. Okey, contoh yang kedua. Okey, lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, ada 2 soalan. Okey, ini fx. Maksudnya ini fungsi lah, fungsi ini kuadratik, fungsi kuadratik. Maksudnya fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey. Yang pertama, kamu kena tahu bentuk dia dulu. Macam mana bentuk graf ini? Kita sudah belajar dulu cara kita nak tentukan bentuk graf. Kita kena tengok A dia. A untuk apa? B untuk apa? C untuk apa? Jadi kita bentuk graf dia bentuk U ataupun N. Kita tengok A dia. Mana A? Di sinilah A. Kalau A dia bernilai positif, maksudnya lebih besar daripada sifar, bentuk graf bentuk U. Bentuk graf ini nanti bentuk U macam ni. Sebab A ni lebih besar daripada sifar. Kemudian C, mana C? Ini A, ini B, ini C kan. Jadi C ni adalah untuk kita menentukan pintasan Y. Maksudnya kalau ini 3, maksudnya bentuk ini nanti dia melalui pintasan Y dekat 3. Maksudnya A dia lebih besar daripada kosong, lebih besar daripada sifar, jadi dia berikan bentuk U. Itu yang pertama. Kemudian nilai C, ini C ya. C sama dengan 3. C sama dengan 3 maksudnya pintasan Y ialah 3. C sama dengan 3. Ini A, ini C.
Jadi AC. Kemudian kita cari dia punya punca pula. Punca dia. Maksudnya kalau kita nak cari punca ni, maksudnya jadikan ini adalah sifar macam tadilah. Macam tadi. Maksudnya nak cari punca, jadikan dia sifar. Maksudnya jadikan ini sama dengan sifar. Maksudnya X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan sifar. Macam kita buat tadi lah, cari punca tu. Jadi ini sudah dalam bentuk persamaan, persamaan bentuk am. Ini buat kurungan sama dengan sifar. Macam kita tekan tadi lah. Ni kena keluarkan, reset all. Kemudian cari EQN ke 1, cari degree, tekan 2, A berapa, sini A sama dengan 1, sama dengan B dia sama dengan -4, sama dengan C dia sama dengan 3, sama dengan, jadi X yang pertama 3, tekan lagi, X yang kedua 1, jadi dalam kurungan ni tekanlah, ini X, ini X, ini positif 3, sini negatif 3, positif 1, sini negatif 1. Jadi kita tengok ni pintasan Y dia 3, X dia mesti melalui 3 dan 1. Jadi ini ialah bentuk U, ini ialah bentuk U. Jadi kita boleh lukis dia punya, kita boleh lakarkan dia punya tu. Maksudnya nilai, semua nilai positif. Sebelah sinilah kita boleh lakarkan dia. Ni kosong, sifar. Jadi ini ialah pintasan Y, ini ialah pintasan X. Maksudnya dekat sini dia melalui 3, maksudnya C ni 3, maksudnya dekat sini ialah nombor 3. C ni ialah mewakili bahagian pasti Y ni, maksudnya D ni ialah pintasan, ini pintasan itulah Y. Maksudnya ini 0, 1, 2, 3, 3 sinilah. Ini ada lakaran saja. Inilah lakaran saja. Yang kedua lah, dekat bahagian sini mesti ada nombor 1 dengan 3, maksudnya bentuknya nanti dia melalui 1 dengan 3. 0, 1, 2, 3. Tulis ni saja, 1, 3 saja. Ini cuma lakaran saja. Kita guna bentuk lain lah. Ni kita guna pen yang lain. Pen senang kamu nak tengok. Bentuk dia melengkung lah. Dia lebih kurang macam ni lah. Inilah bentuk graf untuk fungsi kuadratik ni. Ini cuma lakaran saja. Kita cuma melakar saja. Kita cuma melakar saja. Seterusnya kita tengok yang kedua, fungsi kuadratik yang kedua. Yang pertama kita kena tengok bentuk dia macam mana, U ataupun N. Jadi kita tengok A dia dulu. Ini A kan, sebab A tu mesti berada dekat X kuasa 2. Ini A ni bernilai negatif, maksudnya A itu bernilai negatif, maksudnya A bernilai negatif, maksudnya A itu kurang daripada kosong. Jadi bentuk dia nanti mestilah bentuk N. Kalau ini tadi A dia bernilai positif, maksudnya A itu lebih besar daripada sifar, bentuk U. Ini A ni bernilai negatif, maksudnya A kurang daripada kosong, bentuk dia bentuk N. Kemudian yang kedua adalah C dia, maksud C yang di kat belakang ni, maksudnya C sama dengan 15. C sama dengan 15, maksudnya pintasan Y dia sama dengan 15. Pintasan Y sama dengan 15. Kemudian yang seterusnya adalah jadikan fungsi ini sama dengan sifar, sama dengan kosong, sebab kita nak cari punca dia. Maksudnya negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15 sama dengan sifar. Ini sudah dalam bentuk am. Jadi kita terus tulis kurungan sama dengan sifar. Ini kita reset semula. Cara reset, tekan shift mode,
tekan 3. Oh, reset all. Okey. Kembali kepada EQN 1 2 3. Sikit ni 1. Cari lagi, tekan degree, tekan 2. Okey. A berapa? A inilah, ini nombor sini adalah 1, maksudnya negatif 1. Dia tekan negatif 1. Tekan sama dengan B sama dengan 2. Tekan sama dengan C sama dengan 15. Tekan 15. Tekan sama dengan. Jadi di sini X yang pertama sama dengan negatif 3. Okey. Tekan lagi X yang kedua sama dengan 5, koma X yang kedua sama dengan 5. Okey. Kita tulis ni dalam kurungan, maksudnya ini X, ini X. Kalau sini negatif 3, dekat sini tambah 3. Kalau ni positif 5, sini negatif 5. Okey. Kemudian kita boleh lakarkan graf. Kita tengok pintasan dia 15, dia X dia negatif 3 dengan 5, maksudnya negatif 3 dengan 5, maksudnya dia macam ni lah. X dia mesti negatif 3 dengan 5. Ni Y, sini X, sini Y, sini X. Okey, ini sifar. Maksudnya negatif 3 ni sebelah sini lah. Sifar negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itulah negatif 3 sini. Okey, negatif 3 sini ni, negatif 1, negatif 2 ni. Ni 1 2, ni 1 2 3 4 5. Okey, 5 macam ni lah. Ini cuma lakaran saja. Kemudian 15 adalah positif dekat bahagian atas. Okay. Ni 1 sampai 15 agak-agak sini lah. Anggaran saja. Okey, maksudnya dia bentuk dia macam ni. N dia maksudnya ni melalui ni nanti. Okey, N dia mesti melalui itu. Jadi kemudian kita guna warna lain lah untuk mengukir, maksudnya ini bentuk N. Okey, bentuk N. Macam ni sajalah. Agak-agak macam ni lah. Ni cuma lakaran saja. Okey, ni cara kita nak lakarkan graf fungsi kuadratik. Okey. Okey, kalau kamu tengok ini case yang pertama. Okey. Kalau kamu tengok ini case. Okey, kalau kamu tengok ini adalah case pertama, di mana case yang pertama adalah graf itu melalui pintasan X. Maksudnya dia ada pintasan X. Dia melalui pintasan X. Untuk case yang kedua nanti dia tidak melalui ini. Maksudnya dia mungkin berada di atas ataupun mungkin berada di bawah. Okey. Inilah case pertama. Okey, macam inilah cara kita nak lakarkan graf. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ialah ni. Okey. Fx sama dengan X kuasa 2 sama 1. Okey, X kuasa 2 sama dengan 1. Okay, macam biasa tadi, kita kena tengok bentuk graf macam mana. Bentuk graf bentukan ialah kamu tengok di manakah A dia. A adalah sini. Maksudnya A tu di sebelah X kuasa 2. Jadi A ni bernilai positif. Bernilai positif. Maksudnya kalau A bernilai positif, bentuk graf bentuk U. Kemudian C. C mana C? C adalah pemalar yang tidak ada X, tidak ada pemberubah. Maksudnya inilah. Maksudnya ini adalah C. Jadi C sama dengan 1. Maksudnya ialah pintasan Y dia sama dengan 1. Okey. Kemudian macam mana seterusnya? Boleh tak kita gunakan tentukan punca tadi dengan menggunakan kaedah faktoran? Okay, kita cuba ya. Kita cuba. Okay, ini kita padam formula. Reset dia 3. Okay. Jadikan ini sama dengan kosong. Jadikan ini sama dengan kosong, sama dengan sifar. Jadi kita cari EQN degree A berapa? A berapa sini? A sama dengan 1. B, ada kamu jumpa B? Tidak ada. Maksudnya B itu di sebelah X. Kalau A di sebelah X kuasa 2, B di sebelah X. Ini tidak ada X, jadi B sama dengan sifar, kosong. Okay, C sama dengan 1. Okay. Okay, C sama dengan 1.
X 1 I, kemudian X2 negatif 1 I. Okay, apakah maksud itu? Okey, kalau kamu tengok kita tidak boleh guna cara di mana kita nak faktorkan dia. Jadi kita, kalau kamu tengok sini dia punya punca I itu infinity lah. Maksudnya cuba kamu buat dulu lakaran. Maksudnya ini B, kamu tengok B. B maksudnya di sini B dia sifar, maksudnya tak ada X kan, maksudnya X kuasa 2 X kuasa 2 tu di depan X kuasa 2 ni A, maksudnya di sini tidak ada X lain. Yang ada ini pemala ialah C. B maksudnya tidak ada, maksudnya kalau sini tidak ada B, maksudnya B dia sama dengan sifar. Apabila B sama dengan sifar, maksudnya dia punya paksi simetri ialah paksi Y lah, dia punya paksi simetri. Maksudnya dia punya tu paksi simetri ada paksi Y. Jadi kita boleh buat lakaran macam ni. Punya bentuk U. Ni pintasan Y dia, maksudnya ni sifar. Satu sini lah, agak satu sini. Maksudnya ini X, ini Y. Maksudnya bentuk dia bentuk U. Kalau bentuk dia bentuk U, maksudnya di sini ialah paksi simetri dia. Dia bukan bentuk N, jadi dia bentuk U. Jadi apabila dia bentuk U, maksudnya dia punya itu tidak melalui macam ni lah. Ini paksi simetri dia. Paksi simetri maksudnya dia punya ini tidak melalui paksi X. Jadi inilah kes yang kedua. Okey, kes yang kedua. Okey, ini cuma lakaran. Okey, kita tengok yang seterusnya. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. Okey, macam biasa kita kena tentukan dia punya bentuk macam mana. Bentuk dia daripada A, maksudnya ini kurang daripada sifar, jadi dia bentuk N. Bentuk N. Jadi kita tengok C pula. C sama dengan negatif 3. C sama dengan negatif 3, maksudnya pintasan Y dia berada di negatif 3. Okey, kemudian ada X tak? Maksudnya B tu tak ada kan, maksudnya apabila B tak ada, maksudnya B tu sama dengan sifar. Maksudnya apabila B sama dengan sifar, pintasan dia punya paksi Y ni adalah paksi simetri dia. Jadi kita boleh lakukan graf. Jadi ini di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Ini Y, ini X, ini sifar. Okey, maksudnya inilah pintasan C sama dengan negatif 3. Negatif 3 berada ke bawah lah. Ini positif, ini negatif. Maksudnya 1, 2, 3, ini negatif 3. Okey, maksudnya dia bentuk N. Maksudnya bentuk macam ni, bentuk ke bawah. Jadi dia tidak melalui pintasan X. Jadi dia macam ni lah. Ini dia punya paksi simetri dia. Okey, inilah cara kita nak melakarkan graf. Okey, cara kita nak melakarkan graf. Ini untuk kes yang kedua. Maksudnya kes yang kedua adalah di mana dia punya bentuk graf tidak melalui paksi X. Bentuk graf dia tidak melalui paksi X. Kalau yang ini tadi dia ada melalui paksi X, dia melalui paksi Y, dia melalui paksi X, dia melalui paksi Y, dia melalui paksi X. Ini kes yang pertama. Kalau kes yang kedua tidak ada. Jadi kamu kena hati-hatilah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.